Dari Singapura yang mungkin ada pandangan, persoalan nak kita kongsi bersama dengan panel di atas, apa salahnya? Bersamalah dengan Hafiz Hamidun untuk sesi perbincangan di bawah sana. Silakan Hafiz. Terima kasih Ustaz Syarin. Saya kini berada dengan ribuan penonton-penonton yang membanjiri Hall 2 Singapore Expo pada malam ni. Orang kata malam ni merupakan malam yang bersejarah sekali kerana buat pertama kalinya forum perdana merentasi sempadan tambak Johor. Okey, tak apa. Ustaz tadi dah minta saya tanyakan pandangan ya. Sekarang ni saya nak bersama dengan salah seorang yang saya nak bersama dengan saudara kita sebelah ni lah. Okey, namanya? Muhammad Syafiq bin Man. Muhammad Syafiq. Muhammad Syafiq. Umurnya berapa Syafiq? 18. 18. Oh, macam hero cerita-cerita Melayu dulu-dulu lah. Memang iyalah biasanya hero-hero zaman dulu pun memang berasal dari Singapura kan. Awak ada darah hero Melayu ke apa? Darah Jawa kot. Darah Jawa. Okey, tak apalah darah Jawa pun darah Jawa lah ya. Okey, kita nak bertanya kepada Syafiq. Agaknya apabila melihat tajuk kita pada hari ini kan, apa agaknya pandangan Syafiq? Bagaimana kita nak seru rakan-rakan kita ni, muda-mudi, remaja-remaja yang khususnya berada di Singapura maupun berada di Malaysia serta seantero dunia khususnya untuk kita kembalikan zaman kegemilangan. Orang kata macam dulu-dulu orang Melayu, orang Islam bersemangat sekali memperjuangkan maruah agama, maruah bangsa. Tapi pada hari ini muda-mudi kita zaman sekarang ni senang-senang je diperkotak-katikkan apabila berkaitan dengan isu-isu maruah dan sebagainya. Bagaimana kita nak kembalikan kegemilangan kita pada zaman dahulu tu? Silakan. Sebenarnya iman merupakan suatu aset penting bagi setiap individu Muslim. Iman juga merupakan teman dan sahabat yang paling karib di dalam diri kita. Iman juga merupakan penyuluh cahaya dan dapat memberikan petunjuk ke arah kecemerlangan hidup. Setiap usia mempunyai cabaran, tapi bagi pandangan saya, cabaran kita adalah iman. Dan cara mengatasinya adalah iman yang kuat. Iman tak kira usia, saiz ataupun pangkat. Dari itu saya menyeru para pemuda di sini dan juga penonton-penonton di rumah agar sama-sama kita tingkatkan keimanan kita berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Insya-Allah jikalau kita menjaga keimanan kita, kita dapat mengharungi segala cabaran pada masa kini dan sekaligus dapat mengulangi zaman kegemilangan Islam pada masa yang akan datang, insya-Allah. InsyaAllah, terima kasih. Saya doakan beliau menjadi remaja Singapura yang menjadi contoh dan juga berjaya mengharumkan nama negara di persaudaraan antarabangsa. InsyaAllah Ustaz, silakan kita bawakan mungkin pandangan daripada adik Syafiq kita ke atas sana untuk dikupas oleh panel-panel. Silakan Ustaz. Kena boleh berjihad. Maknanya buat sesuatu secara bersungguh-sungguh, sanggup bersusah, sanggup berkorban. Ya, terima kasih Hafiz dan juga adik yang memberi pandangan tadi. Remaja Singapura ni dia bercakap soal cabaran, soal keimanan memperkasakan. Mungkin Ustaz yang berada di Singapura memahami tentang suasana ini. Aku mungkin boleh nak komen ataupun nak beri respon pandangan terhadap remaja kita tadi. Silakan. Keadaan keduniaan yang menarik perhatian setiap seseorang itu akan menjadi cabaran kepada setiap seorang itu untuk menghidupkan dirinya sebagai seorang mukmin yang sejati. Dan inilah yang pernah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'ti zamanun illa huwa syarrum mimma qablah. Tidak akan datang satu masa melainkan dia adalah lebih jahat. Dan maksud jahat ini adalah merupakan cabaran. Sebenarnya cabaran itu didatang daripada sebab-sebab keduniaan, wang ringgit, pencampuran dan pergaulan yang bebas. Tetapi kalaulah sekiranya semuanya itu dapat dihadapi dengan keimanan yang kental, dengan kewibawaan yang kuat, dengan ilmu yang telah pun diisikan dalam dada, dan pasti sekali dengan semua kelengkapan ini, pasti dia akan dapat menghadapi cabaran itu dengan lebih tersusun. Dan ini ibarat seperti mana pepatah menceritakan, kalaulah ikan di laut ini kita lihat, kalaulah sekiranya dia duduk di laut walaupun berzaman bertahun, tetapi kerana dia tu hidup, bila kita angkat dia keluar pada laut dan kita potong dagingnya, bila kita rasa, tetap dia berasa tawar, tidaklah terasa masin yang masuk ke dalam tubuhnya walaupun ikan itu sudah bertahun di dalam airnya masin. Tetapi seandainya kalau ikan itu sudah keluar pada laut, sudah mati nyawanya, dan kemudian hanya sekejap saja direndamkan dalam air yang masin dalam mangkuk, tak berapa jam kita potong dagingnya, kita rasa sudah menjadi masin. Kenapa? Kerana ikan itu sudah mati nyawanya. Begitulah ibaratnya iman.
Apabila iman ini dapat kita mantapkan dalam jiwa kita dengan pengetahuan yang lengkap, dengan baik, dan amalan-amalan yang telah dipesan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diamalkan, insya-Allah walaupun dalam masyarakat yang bukan Islamik, walaupun dalam masyarakat yang maju sekalipun, tetap dia akan dapat berdiri di atas ajaran agama Islam yang kuat dan dapat menghadapi cabaran dengan penuh kekuatan imannya. Tetapi sebaliknya, jangan katalah kalau sekiranya dalam negeri moden, hatta dalam kampung, walau dalam hutan sekalipun, walau dalam penduduk semuanya Islam sekalipun, tapi kalau imannya itu sudah lemah, apalagi kalau sudah mati imannya, tidak ada kekuatannya, apalagi tidak ada ilmunya, maka pastilah walaupun sedikit cobaan dan cabaran, dia akan hanyut dengan cabaran itu. Dan inilah yang dibimbang ikhwatiri. Maka dengan sebab itulah pokok pangkalnya kita kembali kepada kekuatan iman seperti mana yang telah disebutkan oleh penonton kita tadi. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Itulah sebenarnya penawar ataupun cabaran ataupun daya tahan yang perlu ada untuk kita sama-sama berdepan dengan cabaran-cabaran yang akan mendatang. Dan kalau inilah yang dapat dilaksanakan sebagaimana disebut oleh Ustaz tadi, walau di mana kita, baik di Malaysia, baik di Singapura, di Ghana, Afrika, Zambia, Australia, Amerika, walau di mana dunia kita berada, ketahanan yang kita wujudkan insya-Allah akan jadi penawar dalam hidup kita. Jadi kita nak terus dalam pusingan kedua. Ustaz Farid nampaknya dah sedia. Kita masuk dalam pusingan kedua perbincangan kita, dan saya nak pergi kepada rasanya lah bila masuk pusingan kedua yang juga dah berada di penghujung perbincangan, kita kena tinggalkan satu mutiara kepada penonton-penonton kita yang ribuan datang di sini. Bila berdepan dengan cabaran Ustaz, apalah soal ekonomi ke, cabaran apa benda pun yang berlaku dalam kita, keimanan dan sebagainya, apa tips dia kalau boleh Ustaz beri kepada kita pada malam ni? Apakah tips yang perlu dimiliki oleh semua umat Islam bila cabaran datang, dia dah ada kaedah dah. Tadi disebut satu dah, dan mungkin ada kaedah-kaedah lain dalam nak memantapkan cabaran itu kepada kita. Silakan Ustaz. Kalau masalahnya ataupun masalah yang perlu kita hadapi ataupun cabaran yang perlu kita tangani ialah dalam bentuk pendidikan. Kita kena perkasa pendidikan, mutu pendidikan. Kita kena merangsang lagi anak-anak kita belajar dengan lebih gigih. Kita kena merangsang mereka supaya mencapai kejayaan dalam indeks pencapaian akademik dan juga kualiti pendidikan. Kan kita kenal pasti pula apa masalah yang berikutnya. Masalah berikutnya belum pandai baca Quran. Jadi kita kena cari guru, mencari guru yang boleh mengajar anak kita baca Quran. Kalau masalahnya masalah ekonomi, kita kena kenal pasti kenapa kita masih lagi tidak dapat menguasai ekonomi. Kenapa masih lagi kita menjadi masyarakat yang mengguna produk orang. Kenapa orang Islam sendiri belum dapat menghasilkan produk-produk mereka sendiri. Sehingga setiap kali kita nak beli barang, kita kena tengok ada tak lambang halal yang dikeluarkan oleh MUIS dan sebagainya. Jadi kenapa kita perlu mengenal pasti apa cabaran itu. Baru kita boleh kategorikan cara untuk kita mengatasinya. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk itu saya kira kalau kita nampaknya perbincangan kita lebih kepada menjurus kepada memperkasa keimanan dan ketakwaan. Apa kata kalau kita mengambil nasihat daripada Nabi SAW seperti mana Nabi beri nasihat kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik pada ketika Nabi beri nasihat ini sangat kecil ataupun umurnya baru belasan tahun. Nabi kata, ya gulam, wahai anak muda, wahai anak muda, ihfazillah yahfazuk, ihfazillah tajidu tujahak. Nabi pesan